Okay, Assalamualaikum. Bertemu kembali sambungan sejarah tingkatan 2 bab 4. Okay, kali ini kita sambung 4.2 keunikan warisan masyarakat kerajaan alam Melayu. Okay, apa yang dimaksudkan dengan keunikan warisan? Keunikan warisan maksudnya legasi, kebijaksanaan dan keunggulan yang ditinggalkan oleh pemerintah terdahulu untuk diwarisi oleh generasi seterusnya. So, dalam kerajaan Melayu ni kita akan bincangkan 4 aspek yang merupakan keunikan warisan masyarakat kerajaan alam Melayu. Okay, yang pertama ialah sistem pemerintahan beraja. Yang kedua ialah kebijaksanaan pemerintah. Yang ketiga, kegiatan ekonomi. Yang keempat, perkembangan sosio-budaya. Dan yang kelima, amalan beragama. Okey. Sistem pemerintahan beraja. Sebagaimana yang pelajar telah belajar sebelum ni, sistem pemerintahan dalam kerajaan alam Melayu adalah berasaskan sistem beraja. Jadi, bagaimana sistem beraja ini dilaksanakan? Okey, ini yang kita akan tengok. Okey, dalam pemerintahan kerajaan alam Melayu, uniknya ialah bila mereka mengasimilasikan pengaruh agama dalam pentadbiran. Okey. Dan dalam kerajaan alam Melayu, raja menjadi tonggak utama kerajaan. Okey. Dan untuk mengukuhkan kedudukan seseorang raja, raja akan dibantu oleh pembesar dan juga mendapat taat setia daripada rakyat. Justru kerajaan akan aman sebab mendapat sokongan daripada semua pihak. Okey. Dalam aspek sistem pemerintahan beraja ni kita nak tengok 3 perkara. Yang pertama, pemilihan raja, kedua, kedudukan raja, dan ketiga, gelaran pemerintah. Okey. Secara biasanya pemilihan raja adalah berdasarkan keturunan, berasaskan keturunan dan disahkan oleh pembesar. Itu secara kebiasaan. Dan keturunan raja ni dianggap suci dan berdaulat. Namun ada juga kelainan. Okey. Bila raja boleh dipilih daripada golongan tentera seperti kerajaan Funan dan Champa. Dan dalam kerajaan Majapahit pula, wanita yang berketurunan raja boleh dilantik sebagai pemerintah. Itu ada kelainan lah. Okey. So, pemilihan raja biasanya keturunan ataupun Champa dan Funan dilantik tentera. Dalam Majapahit dilantik wanita. Okey. Bagaimana kedudukan raja dalam kerajaan alam Melayu? Okey. Kalau semasa pengaruh Hindu dan Buddha, raja ni dianggap sebagai titisan dewa. Maksudnya tinggi sangat kedudukan raja. Dan raja ini mesti dihormati. Namun bila Islam datang, Islam memperkenalkan konsep khalifah. Okay, raja tu sebagai khalifah. Okay. Walau bagaimanapun, raja-raja dalam kerajaan alam Melayu ni sentiasa ditaati. Dan mengingkari raja dianggap mengingkari Tuhan dan perbuatan tersebut adalah menderhaka. Okay. Kemudian aspek ketiga ialah gelaran pemerintah. Okay. Yang ni kalau agama Hindu dan Buddha, okay, biasanya gelaran raja dan maharaja yang popular, yang masyhur digunakan. Okay, raja dan maharaja. Tapi bila Islam datang, okay, dia tukar kepada sultan. Okay, raja atau maharaja. Yang ini ialah agama Hindu atau Buddha. Manakala bila Islam datang, okay, gelaran sultan digunakan. Okey. Dan pada masa kerajaan alam Melayu dulu, raja juga digelar bagi menggambarkan, rakyat menggunakan gelaran kepada raja itu untuk menggambarkan kebesaran kuasa. Seperti gelaran raja di gunung dan maharaja di pulau. Okay, dan terdapat juga raja yang diberikan gelaran mengikut identiti dan keunikan kerajaan mereka. Seperti kerajaan Funan, Champa, Angkor dan Sriwijaya menggunakan gelaran Sanskrit, Varman di belakang mereka. Seperti Surya Varman, Jaya Varman, Badra Varman. Okay. So, itu ialah dari segi sistem pemerintahan. Okay, yang seterusnya, aspek kedua ialah kebijaksanaan pemerintah.
kebijaksanaan pemerintah ni kita tengok dalam dua perkara yang menunjukkan pemerintah itu bijak. Yang pertama ialah bagaimana pemerintah tu bijak memilih dan membangunkan pusat pemerintahan, dan yang kedua bagaimana pemerintah menjalankan hubungan diplomatik. Okey. So kita boleh tengok kebanyakan kerajaan alam Melayu ni berada di lokasi yang strategik. Okey, jadi pemerintahnya bijak memilih lokasi yang strategik sebagai pusat pemerintahan, dan lokasi tersebut juga sesuai untuk dijadikan pertempatan dan juga pelabuhan, dan biasanya lokasi tersebut terletak di pesisiran pantai ataupun lembah sungai. Okey, pesisir pantai ataupun lembah sungai. Okey, dua-dua ni adalah strategik. Okey, sebagai contoh, kalau kawasan di lembah sungai. Okey, lembah sungai, kegiatan ekonomi yang sesuai dilaksanakan ialah kegiatan pertanian. Okey, sebab kawasan tersebut adalah subur. Seperti contoh di Angkor dan Majapahit. Okey, kegiatan pertanian pusat dibangunkan, dijalankan. Selain itu, sungai juga berfungsi sebagai laluan pengangkutan utama. Okey, manakala yang memilih macam pesisir pantai atau muara, maka kawasan tersebut sesuai dijadikan pelabuhan, dan seterusnya menjadi laluan antarabangsa antara timur dan barat, seperti pelabuhan OEO di Funan dan juga Palembang di Sriwijaya. Okey, dan lokasi yang strategik ini mengambil kira juga bentuk muka bumi yang ada. Okey, seperti contohnya di Kedah, okey, adanya Gunung Jerai. Jadi memudahkan, menjadi petunjuk kepada pedagang untuk singgah. Okey, begitu juga ada Teluk dan sebagainya sesuai untuk dijadikan pelabuhan. So itu aspek pertama kebijaksanaan pemerintah. Okey, yang aspek kedua pula ialah menjalinkan hubungan diplomatik. Okey, pemimpin ataupun pemerintah kerajaan alam Melayu dulu bijak menjalinkan hubungan diplomatik dengan kerajaan luar, dan hubungan ini dijalinkan secara berterusan. Tujuan dia adalah untuk menjamin kemakmuran kerajaan. Okey, ada 3 bentuk hubungan diplomatik yang dijalinkan. Okey, yang pertama ialah hubungan persahabatan. Okey, hubungan persahabatan ni sebagai contoh, kerajaan Sriwijaya mengirimkan utusan persahabatan ke China pada abad ke-7. Begitu juga Majapahit menjalinkan hubungan persahabatan dengan China pada abad ke-14. Kepentingan adanya hubungan persahabatan dengan China ni, dia dapat pengiktirafan, maka kerajaan-kerajaan lain tidak akan mengganggu kerajaan-kerajaan yang ada hubungan persahabatan dengan China. Okey, contoh biasanya dengan China lah. Okey. Seterusnya yang kedua ialah hubungan untuk bantuan ketenteraan atau senjata. Okey, yang ini pula adalah contoh Maharaja Chola dari India menghantar bantuan kepada tentera Sriwijaya untuk membantu menyelesaikan pemberontakan pada abad ke-11. Itu satu contoh lah. Dan bentuk hubungan ketiga ialah perkahwinan. Okey, perkahwinan antara pemerintah sesebuah kerajaan dengan puteri daripada kerajaan yang lain. Sebagai contoh, perkahwinan pemerintah Majapahit iaitu Raden Wijaya dengan puteri kerajaan Singgasari pada abad ke-13. Jadi kepentingan hubungan diplomatik ini dia dapat memelihara kedaulatan kerajaan. Okey, dapat juga perlindungan dan seterusnya meluaskan jaringan perdagangan, dan seterusnya dapat juga mengukuhkan agama dan budaya sesebuah kerajaan. Jadi banyak faedah yang dapat diperolehi, maka seharusnya lah kita meneruskan keunikan warisan tersebut. Okey, seterusnya keunikan warisan yang ketiga ialah kegiatan ekonomi. Okey, kegiatan ekonomi. Okey, kegiatan ekonomi masyarakat alam Melayu ni bergantung kepada lokasi pertempatan.
Bergantung pada lokasi pertempatan. Maksudnya kalau sama ada dia berkait dengan tadi lah, sama ada berada di lembah sungai ataupun pesisir pantai. So kalau berada di lembah sungai, ia berkait dengan pertanian. Maka kat sini masyarakat akan memanfaatkan kesuburan tanah tersebut untuk menjalankan pertanian. Okey. Sebagai contoh, kawasan di lembah Sungai Mekong, Sungai Musi dan sebagainya. Okey. Kemudian kalau kawasan yang jauh sikit daripada lembah sungai pun, masyarakat Alam Melayu atau kerajaan Alam Melayu mencipta sistem pengairan, okey, untuk memastikan kegiatan pertanian dapat dijalankan sepanjang tahun dengan membekalkan bekalan air yang mencukupi ke kawasan perairan tersebut, seperti Barir yang diciptakan oleh Kerajaan Angkor. Barir. Okey. Dan seterusnya, ada juga kegiatan ekonomi yang di kawasan yang berada di lembah sungai, di pesisir pantai, mereka membina pelabuhan untuk perdagangan. Jadi pelabuhan ini akan dibina di lokasi yang strategik dan mudah dikunjungi, sama ada oleh pedagang dari timur atau barat. Okey. Dan pelabuhan di Alam Melayu ini berkembang dalam 3 bentuk. Okay, yang pertama ialah pelabuhan pembekal, yang kedua pelabuhan kerajaan, yang ketiga pelabuhan entrepot. Okay, pelabuhan pembekal ni maksudnya pelabuhan tu adalah pelabuhan persinggahan untuk membekalkan bahan dagangan dan juga bekalan makanan kepada pedagang. Maksudnya pedagang singgah untuk mendapatkan bahan dagangan mereka dan juga untuk mendapatkan bekalan makanan. Okay, itu pelabuhan pembekal. Okey, manakala pelabuhan kedua ialah pelabuhan kerajaan. Pelabuhan kerajaan ni asalnya daripada kerajaan pembekal. Tapi pelabuhan pembekal tadi telah berkembang apabila wujudnya pentadbiran, pusat pentadbiran ataupun pusat kerajaan di pelabuhan tersebut. Maksudnya pelabuhan tersebut semakin berkembang, akhirnya menjadi sebuah kerajaan. Maka pelabuhan tersebut menjadi pelabuhan kerajaan. Okey, pelabuhan ketiga ialah pelabuhan entrepot. Pelabuhan entrepot ni ialah pelabuhan yang menjadi tumpuan pedagang dan berperanan sebagai pengumpul, pengendali, pengedar barangan daripada para pedagang serantau dan juga antarabangsa. Jadi macam one stop center, semua ada kat situ. Okay, nak dapatkan barangan dari luar ada, nak dapat barangan dari tempatan pun ada. Semua ada kat situ. Itu pelabuhan entrepot. Jadi dengan adanya kegiatan perdagangan ini, maka berlakulah interaksi antara kerajaan serantau dan juga kerajaan antarabangsa. Jadi dari situ masyarakat Alam Melayu menjadi semakin maju dan di samping tu sebenarnya masyarakat Alam Melayu mempunyai kemahiran yang tinggi dalam pelayaran dan sebagainya. Okey. Seterusnya, aspek keempat ialah perkembangan sosio-budaya. Okey, perkembangan sosio-budaya. Okey, perkembangan sosio-budaya ini merupakan warisan yang sangat bernilai bagi kerajaan Alam Melayu. Okey, aspek sosio-budaya ini kita boleh tengok dari aspek sistem bahasa, tulisan dan bahasa, persuratan dan juga seni bina. Okey, yang ini kita dah belajar sebenarnya dalam bab 3, okey, sistem tulisan dan bahasa. Okay, di mana pelbagai jenis bahasa dan tulisan digunakan dan diperkenalkan. Okay, antaranya tulisan Palawa, tulisan Kawi yang berasal dari India, dan begitu juga tulisan Jawi yang hurufnya diadaptasi daripada huruf-huruf Arab. Okay, dan tulisan Jawi menjadi warisan tulisan hingga kini. Dan dari segi bahasa pula, okay, bahasa tempatan seperti bahasa Melayu Champa, Sanskrit dan sebagainya digunakan. Okay. Kemudian aspek kedua ialah persuratan. Okey, kegiatan persuratan ini sebenarnya membuktikan keintelektualan masyarakat Alam Melayu tersebut. Bila mana masyarakat berjaya menghasilkan karya-karya yang baik. Okey, sama ada dalam bentuk manuskrip. Pada awalnya dalam bentuk batu bersurat, kemudian manuskrip, dan ada juga dalam terdapat karya di inskripsi. Okey, yang okay, manakala dari segi seni bina, okay, seni bina yang dihasilkan dalam kehidupan berkait dengan kegiatan perkembangan yang berlaku dalam masyarakat Alam Melayu. Okay, sama ada
berkait dengan pertanian, pelayaran, perdagangan dan juga keagamaan. Kehidupan di pesisiran pantai dan lembah sungai melahirkan petukang-petukang kapal yang handal. Dan akhir sekali ialah amalan beragama. Okey. Amalan beragama ni, sebagaimana yang kita tahu, masyarakat alam Melayu ni mempunyai kepercayaan awal dan seterusnya menerima pengaruh agama Hindu, Buddha dan juga Islam. Jadi agama memainkan peranan penting dalam membina corak kehidupan dan memperkaya kebudayaan tempatan masyarakat kerajaan alam Melayu. So, apa amalan beragama yang kita boleh tengok? Yang pertama ialah masyarakat alam Melayu bersifat terbuka dalam amalan beragama. Jadi sebab tu mereka mudah menerima sama ada agama Hindu, Buddha ataupun Islam. Dan agama-agama ini juga dapat disebarkan secara aman. Dan kita juga boleh tengok tinggalan-tinggalan agama Hindu, Buddha dengan ada candi, arca, dan begitu juga tinggalan agama Islam, adanya masjid dan sebagainya. Amalan agama yang kedua ialah berkait dengan sifat toleransi. Sifat toleransi juga merupakan keunikan dalam amalan beragama masyarakat alam Melayu. Jadi masyarakat alam Melayu ni boleh bertoleransi, boleh menerima agama yang berbeza antara mereka. Yang ketiga, agama menjadi simbol penyatuan raja dan rakyat, di mana raja memerlukan golongan agama untuk mengukuhkan kedudukannya di atas tata kerajaan. Jadi secara tak langsung pula biasanya rakyat akan mengikut agama yang dianuti oleh raja, dan golongan agama ini akan mencuba memahamkan rakyat tentang amalan agama mereka. Dan golongan agama juga ini diberi tempat dan status yang istimewa dalam kerajaan. Seperti contoh, mereka dilantik sebagai pentadbir dan penasihat pemerintah. Misalnya dalam kerajaan Funan, Sintaju dan juga Angku. Dan antara keunikan dalam amalan beragama juga wujud institusi-institusi agama yang dibina. Sebagai contoh, kalau dalam agama Hindu dan Buddha, candi besar dibina. Manakala agama Islam pula, masjid dibina. Dan kedua-dua candi atau Buddha ini mempunyai tujuan ataupun mempunyai kepentingan tersendiri. Sebagai contoh, candi berperanan sebagai pusat ibadat, tempat pemujaan roh nenek moyang dan juga perhimpunan para pendeta. Manakala dalam Islam pula, masjid dijadikan sebagai pusat ibadat, pendidikan dan juga kebajikan. Jadi itulah 5 keunikan warisan masyarakat alam Melayu yang kita pelajari dan harap kita dapat fahami dan kita dapat menghargailah keunikan-keunikan warisan masyarakat alam Melayu pada masa dahulu, dan semoga kita terus mengekalkan dan menambah baik warisan tersebut. Sekian, terima kasih, selamat belajar.